Saya ambil ruang kosong Alright Then saya ambil DYN sebelah saja dulu DYN sebelah. Sebab apabila kita ada nampak protection kata transformer kita ni is 500 ataupun 250 kVA kecil 205 kVA ni selalunya letak atas tiang pole. Dipanggil apa? Pole substation ke? Substation atas tiang ke? Lama tak cakap dah ni. Pole sub lah kot. Saya nak sebut tak apa nak kerti dah ni. H-pole lah. H-pole substation. Right. Biasanya H-pole substation ni, dia gunakan fuse, TMB. Dia tak gunakan VCB. Kan? Tak boleh bawa ACB ataupun MCB letak atas tiang tu. So dia gunakan fuse. Sebab yang kecil kan tak pandai nak pasang circuit breaker kan. So dia gunakan fuse. Fuse apa kita panggil ni? O ke? Sudah? Apa mana EDO? Maduk? Dia blow out fuse kan? Bila dia expulsion, blow out fuse. Boom, dia jatuh kan? Siapa sebut tadi tu? Azhari, Mamak. Oh, kelas dia tu. Baru nak muka. Indigo fuse kan? Indigo fuse ni, guna fuse ni ada keburukan dia. Sebab apa? Bila dia putus, mungkin putus satu, mungkin putus dua. Agree? Dia bila berlaku face-to-face fault, katakan face-to-face fault dekat low voltage, reflection current tu pergi balik kepada high voltage. Ingat tak? Bila saya sebut reflection current, kamu ingat lagi tak apa makna tadi? Bila berlaku fault dekat low voltage kat sini, certain amp, deflection current pada high voltage. Berapa amp juga? Kan? So, cause fuse tu putus. Sama ada satu ataupun dua. Jarang pergi tiga. Right? Biasa kadang-kadang satu pun jadi. So, bila putus satu, tukar tiga-tiga fuse. Tak boleh tukar satu fuse. Putus dua, tukar tiga. Putus tiga, tukar tiga. Dia punya rule dia. Untuk fuse ni. So, apabila putus, kita kena tengok transformer kita ni. DYN11, DYN11, dia cara configuration current flow dia tak sama. Tak sama. Kalau kamu nak, saya boleh ceritakan dalam subjek-subjek yang akan datang lah. Kan, kalau kamu minat kan. Ini nanti saya tak mau langgar sepadan banyak. Nanti orang kata, sampai ke overhead pun nak ngajar ni. Ada cikgu overhead marah pula. Itu bagi overhead pula. Kan? Macam cikgu Azhari, dia export overhead, dia complain kat saya pula. Right, tapi tak apa, saya akan cuba terang sikit-sikit lah kan. Tetapi connection dia ni, kalau kita ada transformer coil. Saya ambil delta side saja. Star ni sebab sama lah belah mana pun. Star tak payah cakap banyak kan, tutup mata sebelah pun boleh draw. Kan? Star kan. Tapi delta ni DY11. Lagi satu DYN1. Delta juga. Delta. Delta. Star dia tetap sama. Ada N kat sini. Ada N. Dia ada N. Right. DYN1, DYN11. Right. So, DYN1 dan DYN11 ni, yang berbeza connection dia adalah pada delta connected. Delta connected. Kalau yang ini, kita tengok, saya katakan connection DYN11 ni lambat jam nak berpusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Panjang. Maknanya long. Panjang. DYN11 ni long. Nak bagi mudah ingat. Kan? Nak ajar budak-budak ni kan senang. Long. Masa dia panjang. Kalau dia ikut clockwise. 1, 2, 3,
4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi kalau dia ikut anti-clockwise, jadi pendek. Jadi kita nak draw ikut clockwise ke ikut anti-clockwise. Kita kena tengok. Kalau kita nak ikut kata clockwise, jangka masa yang panjang, so ini R, ini Y, ini B. R1, Y1, B1, sini ini B2, 1 Y2, R2. So sebab nombor 11 panjang, kita panjang. So delta ni dia kongsi, masuk satu power, dia jauh, jalan jauh. Jalan ikut highway ni jauh. Bukan highway, ikut jalan darat. Ikut jalan darat. Jadi ikut jalan darat dia jalan jauh lah. Jalan jauh. Macam tu. Faham satu connection saya dulu ambil. Jalan jauh. Kan? Jalan jauh. Jadi kalau DYN1 pula, dia jalan pendek. Kan? DYN1 jalan pendek. Ni, sama juga. R1, Y1, B1, R2, Y2, B2. Jalan pintas. Kan? Jalan pintas. Dia ambil sini ya. Start R1. Jalan pintas dia kot ni. Dia tak boleh pergi jauh dah. Jalan pintas. Jalan pintas. Jadi kalau kita dapat satu connection, kita boleh buat line connection tak? Boleh tak? Definitely boleh kan? Sebab kita dapat satu dah. Kalau ini bermula daripada sini, yang ini akan ikut je lah. Ni. Right, ikut. Dan yang ini pula, pergi mana? Ambil yang R1 reference kita R1. Ni. DY1. Dapat dah, DYN1. Right. So yang ini pula, yang DYN1, sinilah. Sebab sini dah ada. Sini. Sini. Perbezaan connection delta di antara DY11 dan DY1. Dapat tak? Dia kena faham ni. Nanti kalau kita belajar transformer analysis, transformer analysis, single fault, sebab transformer fault kita ni ada berapa jenis fault? Balance fault, unbalanced fault, lagi satu apa? Fault tu unbalanced lah, dua lah, balance and unbalanced, overload kan? Overload tu bukan fault, dia fenomena. Tapi yang fault tu adalah unbalanced dan imbalance, symmetrical dan juga asymmetrical. Bila balance fault, dia senang sikit. Tapi kalau asymmetrical, susah sikit. Jadi bila dia fault, katakan EDO fuse ni putus satu. Ni EDO fuse ni putus satu. Bila putus satu, dua phase lagi dia energize. Ataupun putus dua, satu phase lagi energize. Jadi kita kena belajar ke mana power flow ni. Ke mana dia jalan. Power flow nanti kan. Kita kena belajar dalam transformer punya fault analysis. Tak boleh nak go through ni semua lah. Buat ni semua jadi pengsan lah. Kan? Banyak sangat. Right. Ada nak tanya DYN sebelah sini satu ni. Cikgu Azhari, okey ya. Cikgu Azhari kata 20 tahun baru faham connection. Lepas tu kadang-kadang saya buat ujian judgement budak-budak ni. Saya suruh draw delta star. Oh senang cikgu. Delta star. Draw macam tu. Yalah delta star. DYN11, DYN1. Macam mana tak mahu nak connection dia? Gabung kepala. Saya ingatkan delta semua sama. Connection tak. Dia ikut flow. Kan? Ikut flow. So dia flow dekat sini tadi kan? Ni. Counterclockwise. Power flow. Yang ni saya... yang ni saya buat ni. Dia lukis macam ni. Star. 1, 2, 3, N. R, Y, P. Right. Power flow dia ke sini. Direction. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Yang ini ke
ke sini. Yang ni ke sini. Yang ni ke sini. Ini semua kita kena study. So, kalau katakan fuse blow dekat sini ni. Ni. Fuse blow. Dan kita nak tengok power flow kat sini apa jadi pada, katakan ada berlaku dekat sini, load di sini. Right. Load di situ. Then power flow dekat Y and B. Dan kita kena belajar analisis. Alternate transformer ni sebab untuk tripping. Dia bukan pakai circuit breaker. Circuit breaker is okay. Fault satu, habis semua tuga. Tapi transformer, fault satu, dua lagi fuse ada backup. Hari ni backup, bagus juga kan. Putus satu ada lagi dua. Right. Tak boleh, tak bagus. Kita kena calculate. What is the voltage between YB? Zero ke? Negative 50% ke? Positive 50% ke? Ini kita kena belajar dalam transformer analysis. Mungkin subjek-subjek yang akan datang lah. Kalau kamu semua setuju lah kan. Saya tak kisah pun. Right. Sebab subjek kita pun memang banyak lagi. Right kan? Okey. Kita dah pergi kepada pukul 11.40 dah. 11.40. Lower output setting ni kalau kita nak, kalau kamu boleh tunggu, kita boleh teruskan satu calculation ini je. Sebelum kita pergi banyak lagi ni. Sanggup? Boleh tak? Cuba cerita dia punya perbezaan rotation, phase sequence dengan phase rotation, bagi detail sikit lagi. Dia macam ni. Kalau kita ada motor, ni motor kan? Motor. Dia kita ada RYB masuk. RYB. Motor kita berjalan, katakan clockwise. For example, clockwise. Ada lagi orang nak masuk dah akan habis ni. Kan? Ada 80 orang ni. Hari ni 80 orang, minggu lepas kita ada 98 orang, susul 18 orang. InsyaAllah, nanti 2 minggu lagi setelah kita akan jadi 60 orang. Minggu yang keempat kita jadi 50 orang. Final Haji. Boleh drawkan slide lain tak, Haji? Nak buat slide baru? Ya. Ni. Yang RYB tadi. Yang daripada generation tadi. Okey, nanti ya. Buat Zari minta tadi. Nanti saya kena slide baru. Okey, terima kasih, Din. Okey, new slide. Okey. Right. Generator, ingat kan? Ini kita tengok vector group, vector sequence versus phase sequence. Phase sequence, apa panggil phase sequence lah? Phase sequence lah kan? Kau panggil apa? Sequence lah? Phase sequence lah. Right. Dengan sequence. Sequence rotation lah, phase sequence. Phase sequence. Right. Kita ada generator. Ada transformer. Transformer sambung pada motor. Motor rotation dia gantung kepada apa? Gantung pada rotation of magnetic flux, direction of magnetic field, flux, kan? So, gantung. Kalau masuk ni 3 phase, R, Y, B, kan? Katakan RYB dia bergerak clockwise. Clockwise. If kita interchange dua, yang ni adalah RYB, contoh ini kamu kena compare dengan menggunakan phase sequence meter. Right. Dan kamu ubah R, B, Y. Dia akan jadi counter clockwise. Phase sequence ni pada motor.
sequence, kamu boleh ubah. Anytime you want to ubah, you boleh ubah. Kamu nak motor kamu bergerak ke forward atau bergerak ke backward, boleh ubah. Sebab tu kamu ada apa orang panggil forward reverse punya starter. Kan? Bila forward reverse, kamu ubah apa? Kamu ubah dua konduktor kan? Reverse. Tetapi dalam generator, production of the voltage daripada generator, dia panggil vector sequence anti-clockwise. Right. Right. Dia bergerak sini kan? Bergerak sini. Apa yang bergerak kan? Vector group. Vector kita bergerak. Vector. Ini pada 0. Pergi pada 30 degree. Sini. Ini kan? Masa. Ada masa kan? Masa. Dia bergerak ke mana? Dia bergerak ke kiri. Seterusnya. Bergerak ke kiri. Untuk menghasilkan satu sine wave. Sine wave kita. Right. Dia bergerak ke sini. Yang ini tidak boleh ubah. Vektor ni. Vektor tidak boleh ubah. Kamu kata kamu nak ubah generator dekat sini. Di terminal. Kamu ubah terminal. Kamu boleh ubah dekat terminal. Tetapi di dalam dia tu kamu tidak boleh ubah dah. Vektor group dia di macam tu. Design dia macam tu kan. Tak boleh ubah. So apabila vektor group tidak berubah. Sebab tu apabila kita pasang transformer dekat sini ni. Transformer ni delta. Ini star. Kita nak ada orang masuk lagi ni, dah habis dah ni. So transformer delta star, kita nak tahu siapa ada transformer ni kena pasang 11 ataupun 1. Kan? 11 1. Kebanyakan for distribution, semua transformer distribution adalah DYN11. DYN1 biasanya digunakan step up transformer daripada generator nak step up pergi daripada transmission line. Sebab tu kamu gunakan step up transformer untuk transmission line ni kadang-kadang gunakan YN kosong pun ada. Ni Y kosong. Right. Kalau kita tengok ni Y dia mesti kena even nombor kosong. Kalau D Y boleh jadi 1, boleh jadi 3, boleh jadi 5, boleh jadi 7, boleh jadi 9. Semua ni ada nombor pada panggil. Nombor ganjil. Tapi kalau same winding delta kita tidak boleh bagi delta DD1. DD3, DD5 biasanya tak wujud lah. Dia akan pergi kepada nombor yang genap. Nombor yang genap. Kan? Kebiasaannya lah lagu tu kan. So, kalau kita gunakan dua transformer yang berbeza winding, kita boleh configure. DYN1, DYN11. So, 1 dan 11 ni adalah dia dapat power supply daripada generator. So generator ni adalah terminal output. Anything output of generator, terminal, bus bar, output, kamu boleh ubah. Dia punya sequence dia. Kamu nak forward ataupun reverse. Tak ada masalah pun. Tetapi vektor dia kita tidak boleh ubah. Sebab tu apabila kita tengok kan, kita buat drawing tadi kan. Drawing tadi ni, vektor dia. Right? Vektor dia. DYN11 kan, DYN11. DYN11. Dia bergerak sebanyak 11. Mana dia tadi dah? Tak ada lah. Mana tadi duduk? Mana duduk tadi dah? Pukul 11 dia bergerak. 11 tu bermakna perbezaan phase angle di antara star dan juga delta. Star delta. So, phase sequence is intangible. Vector sequence kita tidak boleh ubah. Waktu kamu tengok dalam generator, dia draw macam ni. Draw macam ni, kemudian
dia akan pergi macam tu, counterclockwise. Dalam SLD generator selalunya dia buat macam tu lah. Bermakna dia phase sequence dia originally adalah RBY. R, delta, start pada R, sini R, dan dia bergerak ke mana? B. Jadi B sini. R, B sini. Y sini. B. So dia bergerak pergi pada B. Dia bergerak pada B. So ia jadi B. Kan? Bergerak pada B. So B pergi pada Y. Sini jadi Y. Dan ini jadi R. Kan? Sebab tu kita tengok kat sini. Ni. Delta. Kan? R, B. Nampak? R, pergi pada B. R, move. Pergi mana-mana. Pergi pada B. B2. Dan B1. Pergi pada Y. Y2. Dia bergerak sini. Sini. Dan Y1 masuk. Y1 pergi pada R2. Dia pergi sini. Pergi pada situ. Ni kita kena faham ni. Bila kita nak ajar budak-budak kita ni. Kemana dia? Dia bergerak. Dia bergerak. So, power supply bila masuk dekat sini, masuk dekat sini ni, nampak? Dia akan flow pecah dua. Satu ke sini, satu mengalah ke sini. Yang sini pergi kepada Y ni. Di sini. B2. Yang satu masuk pada R1. Balik ni. Jadi, tak kenal ni, saya buat ni tak kenal ni Syah. Tak kenal. DYN R1, sini R1. Kalau kita ambil R1 dia bertemu dengan B2. R1 B2 sini. B2. Sorry, B1. R1 B2 kan? R1 B2 ya. R1 B2. Right. R1 B2. Kita kena ambil yang pertama R1 B2. R1 B2 ni. R1 B2. Right. Jadi dekat sini kan jadi apa? R2. Atas sini. R2 dengan Y2. Y2. Sini akan jadi Y1. Sini akan jadi B1. Automatically macam tu. Kan? Faham tu? R2 dengan Y1 aja. R2. R2 Y1. 2 Y1. Sebab Y2 sini. Y1. Dia mesti 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kan? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kan? So, vektor dia bergerak sini kan? Ni. Vektor bergerak sini. Vektor bergerak situ. So, dia bergerak ni lah. Sentiasa, counterclockwise. So, kita mula dari mana? R1 tadi. R1 kita mula ke sini. R1 kan? So, dia bergerak pergi pada B. Dia boleh pada B. Nampak? Boleh pergi 2. Bergerak dari B2. Pergi pada B2. Dia pergi kepada B1. B1 keluar dari sini. Pergi pada Y. Ini ada bergerak macam tu. Vektor counterclockwise. Haji, kalau generator LV dengan HT, dia ada perbezaan kan? Sebab kalau untuk LV punya dia ada neutral. Kalau HT-nya kan macam mana? HT pada neutral. Tengok configure kamu pula. Kalau star, generator star. Okey, saya ambil baru ambil slide. Okey. Generator kan? Dia semua
semua ada 3 winding. Regardless low voltage or high voltage. Dan dia ada star winding. Kebanyakannya star winding dekat Malaysia kita ni. Kan? 11 kV generator ke, 415 volt generator ke, dan star winding. Sama ada star point ni kita nak panggil, kita nak apa? Neutral earth. Neutral earth. Ataupun panggil star point earth. Ataupun kita panggil isolated neutral. Ni. Dua perkara. Kalau tu star kan. Isolated bermakna dia no grounding. No grounding. Isolated. Tapi kalau neutral earth, dia mesti ini disambungkan pada earth. Sama ada kita gunakan NER ataupun kita gunakan transformer grounding. Transformer grounding. Transformer grounding ni star point lah ni star point. Ataupun kita gunakan solid grounding. Solid grounding. Okay, semua ada gitu. Right. Kalau transformer kita keluar daripada sini ni, katakan transformer kita gunakan step up transformer. Generator step up transformer. Dan nak step up. Normally generator kita generate 11 kV kira-kira. Ataupun 23 kV. So kita nak step up sampai 132 kV, 33 kV kata kisahlah. Katakan kita nak ini, kita nak 11 kV to 33 kV. Right. So kita gunakan transformer ni delta, star. Right. Then ada lagi satu winding dekat sini, delta. Tertiary winding. Delta. So, yang ni pergi buff 33 kV. 33 kV. Rule of thumb yang kita kena beringat iaitu every sending end. Ingat saya tulis dekat sini Rule of thumb kita kena ingat every sending end star point shall be grounded. Shall be grounded. Every star point of sending end shall be grounded. So, mana sending end? Ini sending end. Tadi awal saya dah start sending end. Generator sending. Ni. Sending. Transformer first star receive. Sini receiving. Receive. Second star sending. Sending. So disebabkan dia sending, di sini kalau star point, wajib ground sini. Wajib ground. Ground sama ada gunakan NER, gunakan transformer grounding ataupun star point. So, in this case kita tengok yang ini very close. Kan? Kalau 11 kV biasanya kita akan gunakan grounding di neutral kat sini. Sini kita akan gunakan very high impedance grounding. Gunakan high impedance grounding. Ni, high impedance grounding. Ya, untuk start point of 11 high voltage generator. Dan di sini kita boleh gunakan solid grounding. Dan di sini kita boleh gunakan NER. It is how the grounding arrangement of the generator. Tapi ada generator yang kita tak payah buat grounding. Contoh, generator masa malam lah. Tak payah grounding pun. Right. Generator yang buat kerja, generator yang kerja di atas kapal. Some rig generator, dia tak ground.
Why? Jika berlaku fault, the fault current ni akan balik ke sini. Ini berlaku petik lingkaran itu hari saya dengan seorang chargeman lah kan. Saya tak lingkar pun, saya bagi dia explanation. Tapi saya belajar macam ni, dia kata tak apa, awak belajar tu mungkin cikgu terang tu, tak dengar betul. Dia kata cikgu saya cakap macam tu. Dia kata mungkin waktu cikgu awak terang tu, awak lena. Awak sedar-sedar dah habis. Saya kata saya kata fault current ni akan balik ke sini. Kan? Akan balik ke sini. Dia tak percaya. Dia kata fault current balik pada neutral ni. Dia kata apalah, tak percaya. Pun tak kena percaya lah. Sistem dia macam tu. Right. So, apabila dia balik dekat sini, dia petah balik dekat sini, generator akan dilengkapi dengan fault relay dekat sini. So, dia akan trip generator. Bila dia trip, kapai nak pulas steering tak boleh. So, hanyut nak kapai tu. Power trip. This why in some installation digunakan, tadi dia panggil apa? Isolated neutral. Dia tak payah pasang ground. Tak payah pasang ground. Sebab apa kita nak save pada generator tu tripping? Because dia so essential. This generator so essential. Kita tak nak dia trip. Ingat. Kebanyakan kerosakan elektrikal adalah ground fault. 80% adalah due to insulation failure, ground fault. So apabila berlaku ground fault, dia akan balik. Pergi kepada generator. Right kan? Katakan saya buang sini. Ini kan pada soalan lah, sesi soalan jawab lah. Ini soal jawab. Right. So kalau berlaku fault di sini. Ni. Berlaku fault dekat sini. Ground fault katakan. So the fault current akan balik ke mana? Dia akan balik kepada sending end. Sebab tu kita kena tahu sending end. Sebab tu every sending end start point wajib kita kena ground. Dalam Malaysia punya praktis. So dia akan balik. Balik pergi sini. Ni. Pergi cari mak dia balik. Balik ke sini. Balik ke sini. Right. Then kita ada relay to capture. So the fault current ni mungkin besar. Because the fault current is high fault current. High fault current. So akan ditapis oleh this transformer. Kita panggil dia high impedance grounding. Right. High impedance grounding. Jadi high impedance grounding kita tapis. Berapa saja boleh balik ni. Kita hanya limit balik kat sini 6 M. Maksimum 10 M. So the high fault current. Ingat, a fault dia boleh berlaku serendah-rendah miliampere, setinggi-tinggi boleh jadi as high as short circuit current. Tengok di mana dia berlaku. Kalau berlaku very close to the generator terminal, the fault current tu boleh jadi setinggi-tinggi base fault current. So kalau base fault current ni, kalau generator tu ada 30 MVA, 11 kV, kan? 30 MVA, katakan reaktan dia kita 60%, 30 bagi dengan 0.06, kalau ada MVA fault dia 500 MVA. 500 MVA bagi dengan 1.732 multiply by 11 kV, ada sebanyak apa tadi? 30 bagi dengan 0.06, 500 exponent 6 bagi dengan 1.732 multiply by 11 exponent 3, kita dapat lebih kurang 26 K. Right. So the fault current kat ni kalau 26 K, 11 kV je lah, 26, 22, 24 kV kan, dari 11 kV. So 26 kV takkan nak bagi flow masuk dekat start point winding. Sedangkan start point winding generator ni kita nak expecting 0 ampere, 0 work. Tapi kalau fault masuk 26 kV, what happen to the start point winding? Overheating, terbakar kamu yang winding. That's why you have to limit dengan menggunakan transformer ni sebagai
very high impedance to limit the fault current return to the generator sebanyak 6 maksimum 10 ampere. So kalau 10 amp sikit je arus dia. Sedangkan winding dia boleh tahan sampai berapa full load current tu ada berapa ribu ada 500 amp berapa tadi kan. Jadi boleh tahan tak? Boleh tahan. Ini semua ni saya akan cerita detail dalam subjek apa? Level 4, tapi kita tak boleh buat lagi level 4, tak tahu bila. Saya tak mau live kat level 4 ni. Sebab kita dah berjanji nak buat dalam bentuk apa? Classroom kan? Kita kena buat dalam classroom. Pasal kena calculate banyak. Kena cerita banyak. Tapi kalau PKP tak boleh listing, KP tak boleh listing, kita akan live juga lah. No way, saya akan live juga level 4. Dan lagi satu, saya duk tengok dalam kepala nak buat apa? Medium voltage distribution fundamental. Tak buat belajar macam mana bus bar arrangement, double bus bar, single bus bar. Agak okey tak okey, wallahu alam, saya pun tak tahu lah cerita kamu lah kan. Anif Hamid balik ke sending end peraturan alam. Asyikin, any ground fault dia pandai cari source dia. Betul, dia akan cari mak dia balik. Parent dia sendiri. Yang ini memang setuju, tapi boleh cikgu terangkan macam mana dia pandai cari source. Dia sendiri. Macam mak bagi nyusu anak lah. Mak duduk ambil nyusu, tutup baju pun anak tahu cari. Tak mana kuting susu mak tu. Depok. So because dia sending, dia pergi mesti balik. Dia mesti balik. Baca neutral. Neutral kan? Left RYB, dia mesti ada some neutral wire to return. That is the return current lah. Mungkin dalam subjek generator kita boleh elaborate banyak benda lagi. Okey, ada lain soalan lain? Soalan lain? Ada lagi tak? Kamarul Azizain Zainon. Ada lagi tak? Saya boleh nampak 2-3 orang ya kat sini. Tak boleh nampak banyak. Kalau isolated neutral, Fauzi, kalau berlaku kerosakan ke bumi, adakah fault current akan ada? Ya, fault tu. Kalau berlaku fault, memang arus tu akan berlaku, akan pergi kepada, akan perlu ke bumi. Bila berlaku fault macam ni ya. Kata kita ada winding, betul. Right, ini isolated tak sambung kepada bumi. Berlaku fault kat sini. Daripada ground. Ground kan. Ada lagi orang masuk. Latik Rahman tu. Berapa ni masuk ni? 12 pun masuk. Right, berlaku fault dekat sini kan. Berlaku fault. Fault kerana dia tak perlu ke bumi lah. Tapi dia tak return lah, return mana? Sekali. Tu berapa kemudian kita mau okey. Apa tak kalau tak buat hari ni. Hari buat kita nak buat. 25,000 macam pula tu. Kau kita cukup lah dulu. Nak buat kau Yakub tu. Dah. Masa pun nak pecah dua dulu. Dua. Dua. Antara Yakub dengan Asyad. Satu. Asyad ni hasil kita semua. Jadi 25,000 tu bagi dua. Hampa 12,5, kami 12,5. Antara kita 12,5. Kita bincang ni dah nampak hadiah bawah. Bawah sikit lah. Yang mana tak mau sign, yang mana tak keluar duit, sign serah hak milik. Serah hak kepada yang nak tolong bayar dulu. Jadi hampa serah hak kami semua. Yalah, hampa nak duduk. Tapi duit hampa tak bayar. Hampa nak hak milik. Ada portion apa?
Tapi hampa tak bayar. Kami nak dahulu duit kami. Pernah serahak sebab kat kami. Kalau kau tak masai? Tak pasal ada lawyer boleh buat jawab lah. Oh. Kita kan kita nak sedar kita pada ini. Tapi nak bayar 3 pi. Jadi hampa nak duduk saja. Contoh macam bibak. Bibak yang duduk sedia ada, especially yang sedia ada ni lah duduk. Dia hampa langsung tak mau bayar. Kartun nak meduk. Lang kau contoh ada kartun. Dia pun nak bawa lagi 25 ribu. Kartun pergi buat. Carian nak ambil sainan geram 100 pun ni minta kalah. Kita share tong sikit. Apa pula? Anak kita mau nak buat dia cakap nak bayar saya. Ya. Dia kata jom kita share tong sikit. Nak ambil sainan geram dia lah. Kita dah ada. Aku saja tak bagi yang Ha. kita ada. Ha. Kalau aku bagi lagi dalam aku yang kena Kita kena buat kan dia? aku pergi rana pula. Dia kena buat kat dia lah. Aku nak buat lantik seorang. I ingat Krik aku tak benda nak besar. Tadi nak bagi duit. Tadi kena tak aku dia ada cuba pisang saya aku tak tahu aku cakap orang. Tak boleh lantik seorang buat kau. Saya tak ada apa. Kalau kita tuju hak sana gerak kita. Kena kepik je lah. Dia main. Itu pun dia suruh aku buat surat tu. Dia suruh orang tak surat ni senang lah. Buat lah surat. Kita buat. Kalau kata Pak Ngadi tengah suruh dia buat nanti kata anak-anak buat nanti. Lantik tu ke, lantik runner ke. Dalam besok kita tolong sekali lah. Sampai habis. Sampai habis eh. Tak ada dia depend kita orang buat. Aku tak boleh. Dia nak buat umur dah kan. Boleh bukan nak mahal. Tanah ni. Tanah berukir tak boleh. Lepas tu dia dah ejah lah. Pak penama Wahab Encik Pak. Jadi signatory yang nak sign tu salah seorang daripada Wahab korang, salah seorang daripada Encik Pak korang. So Lang ada yang sign. Aku dah cakap bukan aku lah. Aku dah cakap Hilang tak boleh. Hang lagi pacak. Boleh lagi. dia tak mau baca. Tak tahulah, aku tak tahu dia bincang macam mana dengan lawyer. Mana boleh tak boleh. Jangan aku cakap kalau dia main tipu aku dulu. Aku beritahu lah. Dia cakap dengan anak dia dulu. Aku dah ni. Dia tak mau kita susah nak dia bincang. Nak cari tahu Bukan masalah susah, prosedur. Ambil lawyer pun. Dia tengok takkan ada lelaki. Siapa dia kena ikut hierarki. ikut flow dia lah. Kalau tak ada hati semua ni sampai kat baksu tak ada semua. Oh, cari dah. Tu aku kata dia Masalahnya bukannya semua ada laki-laki masalahnya. Bukan tak ada laki. hang nak buat hang kena prepare semua tu. Hang main tanya ya tukang sign Tu. jadi macam ni okey tak kalau buat format kalau tak setuju hang kena bincang. Tu aku cakap lah. Ni lepas ni dia lawyer apa nak main set tu lawyer main kat mama bukan mama pergi kat dah. Oh main sini kita. Banyak jadi kita nak pergi kan. Lepas tu dia kata ni ada seorang ni nak buat rumah hang. Oh, siapa dia? Tu Lang kata siapa dia. Lang takut apa keluarga lelaki dia tu. Apa pun juga. Mana apa nak mati tu? Adik apa kat tu gagah kalau ada adik ke apa tu. Tu pun kami nak pakai ni kami nak kutip duit semua ni. Lang abang dia sengah tu dia tak tahu. Kalau ya bang lah, kalau yang tak bayar kita nak turun dahulukan duit kita. Apa semua ni kau sign serah milik bapak kita. So apa nak pengen tebus duit bayar duit kita. Dia lampu tak tebus. Ni bapak kita. Dia cicah dulu start mah. Apa nak ambil hak ada mana ni? Apa nak kita nak mau ni. Nanti kita bincang lah portion tu. Yang mana yang ada 12 setengah tu je. 12 setengah pecah banyak keluarga kita. Bukan seorang ya. Makin bawa-bawa lagi. Ini nak pecah. Kita nak pecah. Pak Madin duk kira kat tanah kita ya. Tengok. Sekali hak dah aja. Bab penama yang sama. Bendang semua. Bendang jangan buat carian geran di Jawa Tanah tu. Sekali dengan apa jas batang tu. Ada dunia ni. Beri anak juga. Ada yang suruh pergi WhatsApp tu lagi. Jadi kira nak kata ni. Kita nak pisah dua keluarga ya. Yakub. Nasihat. Lepas tu antara kita tak payahlah. Dan kita duduk sama keluarga lah. Kalau kata betul nak farain, nak pecah bahagian, nak bubuh batu baru, mana lepaskan kakak kan.
Kekal lah. Adik-adik kita ni kekal je lah. Mereka ni mereka suka. Mana kata, Yaakob laki, Asyad laki, dapat seorang separuh, menang. 50-50, menang. Pecah dua tu tu. Belah hampa ni pada bapak ikut suka hampa. Hampa tak mau bantu ni ada boleh ikut suka hampa. Apa nampak itu? Jadi bos pun tak banyak ingat lah. Tadi bahagi dua tu kan. Bagi dua aja dulu. Hampa jadi ada dua border. Ada dua border. Border Yaakob, border Asyad. Yang punya tu kan dia pun punya jadi apa? Tanah kat rumah ustaz tu. Dia pun lebih sikit tu kan. Tu kena ambil kat tanah pendang. Kita offset, kita kontra ambil yang tanah pendang. Aku nampak macam tu lah. Tak apa, hampa ni pun boleh kita ambil lebih. Ambil tu lebih kat tanah batang. Dia tak boleh bagi ujung orang tua dulu. Orang tua dulu cakap, okey hampa punya belah tu ujung mana? Dia buat gagah je. Nak harus ni kan. Sebaya macam lari sekaki lah. Baruh bapak dia menanggung. Dia menanggung berapa tahun menanggung. Lari sekaki lah. Jadi apa sebaya suka bagilah pecah bagi dua ya. Dengan apa? Dengan Asyad. Terus kali Itu lawyer surveyor lah, 25,000 tu. tak, itu lawyer lah. Lawyer saja. Surveyor kita dia. Surveyor kita Bang Adin, surveyor ni dia kira batu. Bayar hari boleh ataupun dia kira batu. Jadi kalau lot hang ni banyak tak banyak. Jam 2 saja. Tak banyak lah. Kalau tu ke tak? Kalau kita bagian ikut adik-adik kita dalam kita pula, pecah guru adik-adik, ibu adik-adik. Banyak batu lah. Ada duit jemaat. Jadi kalau pecah dua saja. Ya aku Ada lebih kurang apa batu je. Batu je. Jadi banyak kos lah. Jadi dalam mana kita berikan barang. Ada surveyor. Ada yang minggu tu kontak hilang lah. Ada ni yang penaga tu ada surveyor pun dah kena apa tu. Apa tu buat dia. Penaga tu dekat Tak apa bagi settle lawyer lah. Tu je lah kat mana dia pun dia view dia dah. Kat mana dia tu dia try nak buat seorang lah. Dia dalam perjalanan dia seorang. Ada duit lah. Dia try bila aku cerita aku forward yang apa quotation lawyer tu kat dia. Dia baca-baca orang yang buat macam ni. Prosedur dia macam ni. Tanah kesediaan tak ada masalah. Jom lah. Jom, dalam. Salah satu design yang aku kenal nak buat resort lah, berseri buat lah, dia dapat lah. Kita ni aku minat aku juga lah. Oh, resort kan. Tak nak Langkawi ke apa? Ni kan aku baru tu target. Dia tengok kita siapa lah yang berminat. Dia macam ni bentuk dah. Bentuk dia macam ni. Awak macam ni. Ini cuma sewa ni. Ini jenis hanya ridho aja. Tadi dapat. Oh, nanti kebun tu buat macam ni lah. Rumah macam ni lah. Tapi tingkat lah. Boleh tu. Ada toilet belakang.
Aku dah tulis dah apa banyak ah. Tak download lagi berlambak dalam email apa dah tak nampak berat. Dia baca meeting. Macam office. Anniversary buat ni. Bobong pakai Slack tu. Bobong Slack tu dah siap dia. Slack tu masalah ada kocok. Kena ada dah.